Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so hari ini kita akan sambung lagi perbincangan kita untuk bab differentiation. Yes, bab differentiation ni agak panjang. So kali ni kita pergi kepada new subtopic, iaitu 2.4 application of differentiation. Untuk application of differentiation ni kita terpecah kepada 4 sebenarnya. So kita ada tangent and normal, kita ada turning point, lepas tu kita ada rate of change and also small changes. Ataupun approximate change lah. Jadinya untuk hari ni kita hanya nak discuss tentang tangent dan normal sahaja. Alright. So I harap you guys dah ada buku teks. Dah baca dah sedikit untuk tangent dan normal. Untuk hari ni kita nak bincangkan latihan-latihan soalan-soalan yang untuk bab, untuk sub tangent dan juga normal. So untuk example 1, jom kita baca soalan. The diagram on the right shows a part of the curve. So this one, ni diagram kita. So curve-nya, so this one adalah curve kita. So curve-nya adalah y sama dengan 2x tambah 1 per x per 1 per x kuasa 2. And the points A, B and C that are on the curve. So kita ada point A, B dan juga C. So soalannya adalah find an expression for dy over dx and also the gradient of tangent to the curve at point A, B and C. So kalau nak buat expression of dy over dx ni kita dah tahulah kan, untuk menggunakan first derivative. So saya nak cakap kat sini, setiap curve untuk setiap curve mesti akan ada point. Mesti ada point dia yang dicantumkan untuk menjadi satu curve. Setiap point tersebut mesti akan ada tangent. So tangent tu adalah yang kita kenali sebagai first derivative kita, iaitu dy over dx ataupun f prime. Itu kita punya tangent. Tangent, gradient of tangent. Kita akan ada tangent tu adalah satu garis lurus. Tangent tu adalah satu garis lurus. Sama ada dia menaik, menurun ataupun mendatar. Alright. So itu dah tangent. So maksud tangent adalah satu garis lurus yang touch only one point dekat curve. Alright. So untuk nombor 1, an expression of for dy over dx. Yang ni mudah lah. Untuk kita dah buat ni. So y sama dengan 2x tambah 1 per x kuasa 2. So kita tukarkan bentuk dia adalah y sama dengan 2x tambah x kuasa negatif 2. So kita dah naikkan atas lah tadi kan. So dy over dx. So kita nak pergi kepada first derivative. So kita solvekan satu persatu. 2x differentiate jadi 2. So nak differentiate x kuasa negatif 2. So kita letak bawah, salin balik, tolak 1. So kita akan dapat lah jawapan kita 2 tolak 2x kuasa negatif 3. So x kuasa negatif 3 ni kita boleh bawa turun kembali ke bawah, tetapi dengan syarat kalau negatif turun bawah jadi positif. So inilah kita punya expression. So expression kena ada equal ni lah. So dy over dx equal to something. So apa equal to apa tu kita panggil dia sebagai expression. And then kita pergi kepada the gradient of the tangent to the curve at points A, B and C. So tangentnya tadi apa? Adalah garis lurus. So maksudnya dekat A ni ada garis lurus, B ni ada garis lurus, dekat C ni pun ada garis lurus. Yang kita panggil dia sebagai tangent. Dan tangent kita tadi mesti touch dekat point A. Kalau tangent A touch dekat A lah, tangent B touch dekat B, tangent C touch dekat C. So kita nak kira gradient dia. So macam mana kita nak kira gradient? So gradient of tangent ni dikenali sebagai dy over dx.
selain daripada kita tulis dy over dx first derivative, okey, kita kena faham yang dia adalah ayat apa tu, maksud first derivative tu adalah gradient of tangent. Okey, so this one kita highlight kan. Okey, ini maksudnya adalah our first derivative. Okay, so gradient of tangent. So nama lain daripada dy over dx tu. Okay, so senang je lah kan. Kita nak dapatkan dy over dx. Tadi kita dah kira lah dy over dx. Cuma apa yang perlu kita masukkan adalah nilai bagi x sahaja. So kalau tangent dekat A, kita masukkan nilai dekat A kita lah. So ini adalah x, ini adalah y. Okay, so kita masukkan, jangan masukkan y lah sebab dekat sini ada x. So kita masukkan nilai x. So dekat sini 1/2. Untuk B, kita masukkan nilai x kita adalah 1. Dan untuk C, kita masukkan nilai x kita adalah 2. Okay, so mudah saja kita masukkan nilai x kita, iaitu 1/2 untuk A, 1 untuk B dan juga 2 untuk C. So untuk tangent, gradient of tangent dekat A adalah negatif 14. Okay, gradient of tangent dekat B adalah kosong. Gradient of tangent dekat C adalah 1/3/4. Okay, alright. Lepas tu dia kata dekat sini, for each of the points state the condition. Okay, so condition, kita state the condition of the gradient of the tangent to the curve. So kalau kita nak cerita pasal condition, kita nak cerita bahawasanya adakah dia, okay, condition ni ada 3. Adakah dia menaik, ataupun dia mendatar, ataupun dia menurun. Okey, so kalau dia menaik, maksudnya dia positive. Gradient of tangent tu mesti positif. Okey, kalau this one 0, kalau this one menurun adalah negatif. Okey, so itu kalau kita nak ceritakan dia pasal condition dia lah. So at A the gradient is negative. Okay, betul tak? Negatif 14. So dia adalah negatif and the tangent line slant to the left. Okay, so slant to the left. Inilah negatif kan? Slant to the left. Okay, ke kiri. And then untuk 0, tangent line is horizontal. And then untuk C positive, tangent line slant to the right. Okay, this one slant to the right. Okay, dia naik, so yang ini mendatar, yang ini menurun. Okay, so itulah cara kita nak jawab soalan untuk condition. Okay, so dekat sini awak boleh tengok lah. Okay, untuk buku teks. Okay, kat buku teks, kalau negative gradient slant to the left. Okay, kalau 0 equal to 0, so is horizontal. And then untuk positif, dia adalah slant to the right. Okay, so maksudnya kat sini slant, maksud slant tu adalah condong. Macam condong ke kiri. Horizontal tu maksudnya horizontal mendatar tu kan. Lepas tu slant to the right maksudnya condong ke kanan. Okay, alright.
So kita pergi kepada example 2. Okay, this is example 2. Find the equation. Okay, sekarang ni kita nak equation. Find the equation of the tangent and normal to the curve fx equals to x kuasa 3 tolak 2x kuasa 2 tambah 5 at point P 2, 5. So equation of tangent, okay, so kita kena tahu equation of tangent. Tadi saya sebut equation of tangent tu sendiri adalah garis lurus. Bila kita cerita pasal garis lurus, kita mestilah mengait rapat dengan y sama dengan mx plus c. So ini adalah equation of tangent, iaitu equation untuk straight line jugalah. Kita gunakan benda yang sama. Okay, so sebab tu kita kena faham apa maksud tangent sebenar tu. Okay, selain kita tak cakap straight line, sebab apa kita cakap tangent? Sebab dia ada kena satu point terhadap curve. Okay, sebab tu kita tak cakap dia straight line sahaja, tapi dia straight line lah sebenarnya. Okay, alright, so normal to the curve. Okay, so ini function kita, curve tadi, ini curve kita. So ini dia punya function untuk curve. Lepas tu dia kena pada P. Okay, so dekat sini kita boleh buat satu garis. Okay, garis tangent kita. Okay, so ini tangent. Okay, lepas tu normal. Okay, normal, apakah itu normal? Okay, normal tu adalah 90 darjah terhadap tangent. Okay, 90 darjah terhadap tangent, kita panggil dia sebagai normal. Okay, so tangent, so apa-apa mesti kalau ada curve mesti ada tangent dulu. Dia tak boleh curve lepas tu normal baru tangent, tak boleh. Dia kena curve, from curve wujudnya tangent, daripada tangent baru wujudnya normal. So maksudnya flow-nya adalah 1, 2, baru 3. Okay, daripada curve kepada tangent. Okay, daripada tangent baru wujudnya normal. Macam mana tangent wujud normal? Okay, dia mesti 90 darjah terhadap tangent. Okay, alright. So apa yang kita nak buat adalah, pertamanya y equals to mx plus c. Y equals to mx plus c, apa yang boleh kita cari adalah m. Okay, gradient of tangent. So gradient of tangent tadi kita faham gradient of tangent. Gradient of tangent bermaksud dy over dx ataupun f prime x lah. Okay, so or sini or Okay, so gradient of tangent adalah dy over dx or f prime x lah. Okay, so kita ada fx, so tak bolehlah buat dy over dx, kita buat f prime x. Okay, kalau dia bagi y, baru kita cakap dy over dx. So daripada fx boleh dapatkan f prime x. Okay, so macam mana kita differentiate satu persatu lah. X kuasa 3 jadi 3x kuasa 2, negatif 2x kuasa 2 jadi negatif 4x, 5 jadi kosong. Okay, so ini adalah kita punya gradient of tangent, tetapi ini bukan dalam bentuk value. Okay, macam mana kita nak dalam bentuk value? Kita kena substitutekan nilai. Okay, macam mana nak substitutekan nilai? Sebab apa? Sebab tangent kita melalui P. So atas garisan tangent tu ada koordinat P. So bolehlah kita masukkan nilai. Okay, kalau dia tak sentuh P, tangent tu tak sentuh P, tak boleh nak masukkan nilai tau. Okay, dia kena sentuh. Kalau dia kata at point P macam ni, dia kata okay, dia berada di atas point P, point P berada di atas line tersebut, barulah kita boleh masukkan nilai. So kita kena tahulah sini adalah x, ini adalah y. So kita nak masukkan nilai x ke y, kita nak masukkan nilai x. Okay, iaitu 2, masukkan 2. So kita masukkan nilai 2. So gradient tangent tadi adalah 4. So kita dah dapat lah. Okay, kita punya m. Okay,
So y equals mx plus c. M kita dah dapat 4. Okey. M kita dah dapat 4. Okey, yang tinggal adalah C. Okey, kita nak cari C. Macam mana nak cari C? Kita substitutekan lah. So kita dah ada M. So kita dah ada X, kita dah ada Y kan. So bila ketiga-tiga ni dah ada, kita bolehlah cari untuk C. Okey, so macam mana nak cari? So macam mana nak selesaikan? Substitute nilai gradient kita tadi 4. And then X adalah 2, Y adalah 5. So kita dapatkan untuk C negatif 3. So 5 tolak dengan 8 lah. 5 tolak 8 adalah negatif 3. So soalannya adalah find the equation of tangent. So this one adalah equation of tangent. Ni equation of tangent kita. Okay, so kita masukkan tadi. Ni adalah M, ini adalah C. So pastikan kita kena tahu value untuk M dan juga C. Okey, untuk dapatkan equation of tangent. Okey, sekarang baru equation of tangent. Sekarang kita kena cari pula untuk normal. Okey, tangent dah selesai, normal belum lagi. So macam mana nak dapatkan normal? Okey, kat sini. So gradient of tangent sama dengan 4. Okey, tadi kita dapat. So macam mana nak dapatkan gradient of normal? So ini adalah formula kita. Okey, nak dapatkan gradient of normal adalah negatif 1 over gradient of tangent. Okey, so ini formula kita. Okey, yang kita kena hafal. So kita masukkan nilai untuk gradient of tangent tadilah. So negatif 1 memang formula bahagi dengan 4. 4 ni adalah nilai bergantung kepada gradient of tangent. Okey, so ini bergantung kepada nilai tangent kita 4. Okey, kalau 4 masukkan 4 lah. Okey, so gradient of normal adalah negatif 1/4. So macam biasa, normal pun adalah satu garisan. So kita kena cari M dan juga C. So M dah dapat. Okey, so macam mana nak carikan C? Okey, so kita kena masukkan nilai lah. So M dah ada. Jangan masukkan M tangent, kena masukkan M normal. Okey, sebab sekarang kita nak cari normal. So M kena normal. X masih sebab P ni dia berkongsi kan. Tangent pun dekat P berada dekat tangent, P juga berada dekat normal. Okey, so kita boleh menggunakan kita punya koordinat P ni lagi sekali. Okey, X dan G adalah Y. So masukkanlah. X adalah 2, Y adalah 5. Okey, so kita boleh dapatkan nilai bagi C. Dan jangan terhenti kat situ saja, kita masukkan dalam equation kita. Okey, so ini adalah M, ini adalah C. Okey, so dah dapat M normal tadi dan juga C kita. Okey, so itulah. So ini adalah equation tangent, ini adalah equation of normal. So kalau lihat lain kan, gradient lain, C lain, ni gradient lain, C pun lain. Okey, alright, so last but not least, untuk tangent dan normal, kita pergi kepada soalan ni lah. Okay, example 3. The diagram on the right shows a road which is represented by the curve y equals to 1/2x square minus 2x plus 2. Okay, kita tengok road dia. So yang warna biru ni adalah road dia. So ni adalah laluan dia. Okay, kereta lalu daripada sini ke sana. Okay, jangan tengok yang lain. Okay, tengok yang biru saja, curve ni. Ni adalah road dia. Lepas tu Kumar drove on the road. As it was raining and the road was slippery, his car skidded at A. Okay, maksudnya dia drive kat sini, lepas tu kan hujan, lepas tu jalan dekat
A itu, kat point A tu, dekat point A tu dia sangat sangat licin, sampaikan patutnya laluan dia ke biru, okey, tapi sangat licin, dah dia tersasar ke merah. Faham tak? Okey. And followed the line AB. Okay, so ini A, B. Okay, B kat sini lah. Okay, so dia ke sana. And then which is tangent, okay, to the road at A. So maksudnya dekat sini dia kata garisan merah ni adalah tangent. Maksudnya garis lurus lah dia kata. Ni adalah garis lurus, di mana A ni adalah titik yang dia touch one point tadi untuk menjadikan dia tangent kan. Mestilah garis lurus yang bersentuhan kepada curve only one point dekat A. Okay, and has an equation of y equals to 2x minus c. So untuk curve equationnya adalah this one, untuk tangent equationnya adalah this one, dia kata. Okay, so soalannya adalah find the coordinates of A. So macam mana kita nak cari coordinate of A? A ni koordinat x, y lah kan. Kita nak cari apakah x, apakah y. Macam mana kita nak cari? Okay, kita boleh lihat kepada equation kita. Okay, kita lihat kepada equation this one, y sama dengan 2x tolak c. Okay, y sama dengan 2x tolak c ni adalah equation of tangent. So dia adalah basically y equals to mx plus c lah. So dekat situ kita tahu yang gradient dia adalah 2, betul tak? M dia adalah 2. So kita boleh compare kan. So kita dapat tahu M dia adalah 2. Okay, daripada curve kita pula kita boleh cari gradient tak? Daripada curve kita boleh cari gradient tak? Boleh. Okay, kita macam mana nak cari gradient? Dy over dx. Sebab maksud dy over dx tu adalah gradient of tangent. Ni saya dah beritahu dy over dx tu maksudnya gradient of tangent. So daripada y boleh cari dy over dx. Okay, so kita differentiate satu-satu. 1/2 x kuasa 2 adalah x, negatif 2x adalah negatif 2, tambah 2 adalah kosong. Okay, so kat sini kalau perasan, gradient of tangent. So dua perkara yang sama. Bila dua perkara yang sama, bolehlah kita menggunakan method, iaitu kita comparekan, kita equatekan dia. So 2 adalah x tolak 2. Okay, x tolak 2 ni adalah bersamaan 2 sebab dia adalah perkara yang sama. Okay, gradient of tangent. So kita boleh equatekan dia. So kita pindahkan negatif 2 di sebelah kanan. Okay, so kita akan dapat 2 tambah 2 lah. Okay, so x sama dengan 4. Okay, so dah dapatkan x sama dengan 4. Kita nak coordinate of A. Okay, coordinate of A. A ni adalah x ada y. So tak cukup sahaja untuk x sahaja, dia kena ada y juga. Okay, so dah dapat x, kita bolehlah masuk. Macam mana dah dapatkan y? Kita ada equation y kat sini. So macam nak dapatkan y, kita ada equation y kat sini. So kita masukkanlah dalam x kita ni. So 4, kita masukkan 4. Okay, so therefore kita dapatlah nilai bagi y. So itulah dia koordinat untuk A, 4 dan juga 2. Okay, alright. Dan seterusnya dia nak find the value of constant C. Okay, so kita dalam equation tadi kita ada y sama dengan 2x tolak c. So dia suruh kita cari c ni apa. So of course lah kita dah ada koordinat A ni kan. So A ni pula dia lies on the tangent. So bila dia berada di atas tangent equation, sebab equation ni pun equation tangent, so dia berada di atas garisan. So kita bolehlah menggunakan koordinat tersebut untuk substitute. Okay, kalau koordinat tersebut tidak berada di atas garisan, tak boleh. Okay, so disebabkan dia ada di atas garisan tersebut, so kita bolehlah substitute x adalah 4, y adalah 2.
Okay, so untuk mendapatkan C, so 2, 8 ni pindah sebelah adalah negatif 8. Negatif C ni masih negatif C. So 2 tolak 8 adalah negatif 6. So negatif ni kita boleh cancel. So kita dapatlah nilai bagi C. Okay, so itulah dia. Okay, sedikit sebanyak okay, latihan yang saya dapat tunjukkan. Okay, boleh lihat dalam buku teks juga. Okay, ini adalah penerangan untuk example yang berada di dalam buku teks. Okay, you guys boleh continue dengan memantapkan lagi pemahaman melalui macam biasa latihan. Okay, self exercise 2.7 muka surat 52 dan juga 2.8 muka surat 54. Okay, so see you guys, take care.